Allahu Akbar. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Di atas limpah kurniaan daripada Allah, kita diberikan peluang untuk dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini, walaupun terlewat sedikit daripada jadual asal. Sepatutnya pukul 3, namun saya terlewat lebih kurang dalam lebih kurang 40 minit. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan disebabkan ada beberapa perkara tadi yang perlu disegerakan, perlu diselesaikan. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kebaikan untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu yang berkaitan dengan fiqh dan juga usul fiqh, ilmu yang sangat penting, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang akan menjaga seseorang daripada melakukan kesilapan di dalam memahami kalam Allah dan kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dalam pertemuan kita pada petang ini kita akan meneliti berkenaan dengan tajuk-tajuk akhir di dalam kitab Al-Waraqat. Saya pun tak pasti adakah kita akan khatam hari ini ataupun kita khatam minggu depan. Namun moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kebaikan di dalam memahami kitab ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebelum ini kita telah pun meneliti tentang apakah dia dalil dan bagaimanakah cara untuk menggunakan dalil sekiranya seseorang itu yang sampai ke tahap ijtihad itu mendapati bahawa terdapat percanggahan di antara satu dalil dengan satu dalil, iaitu percanggahan yang ada dalam minda dia. Sebab hakikatnya tidak ada orang yang, ataupun sebenarnya pada hakikatnya tidak ada percanggahan di antara satu dalil dengan satu dalil secara hakikatnya. Kerana Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah daripada Allah Azza wa Jal. Maka apabila ia daripada Allah Azza wa Jal, mustahil kalam Allah akan bercanggah dengan firman Allah yang satu lagi. Begitu juga mustahil untuk Nabi alaihi salatu wassalam bercakap dalam satu perkara, tiba-tiba baginda sendiri menyanggahi kalam baginda, dan mustahil juga baginda menyanggahi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara realitinya memang didapati bahawa ada percanggahan, ada percanggahan di antara dalil dengan dalil. Lalu kata para ulama, sebenarnya hakikatnya tidak berlaku percanggahan, namun si mujtahid mendapati ada percanggahan. Lalu menjadi tanggungjawab seseorang mujtahid untuk mencari apakah sebenarnya keadaan yang akan menyatakan bahawa sebenarnya tidak berlaku percanggahan di antara satu dalil dengan satu dalil yang lain. Jadi alhamdulillah dalam pertemuan sebelum ini kita telah pun meneliti kita telah meneliti apakah dia dalil, dan kita juga telah meneliti bagaimanakah sikap yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid sekiranya dia mendapati satu dalil itu bercanggahan.
Namun dalam masa yang sama, selain daripada usul fiqh membicarakan tentang apakah dia dalil dan siapakah ataupun apakah dia dalil dan bagaimanakah cara untuk seseorang itu menggunakan dalil, ilmu usul fiqh juga membicarakan tentang satu lagi perkara, iaitu siapakah orang yang berhak dan layak untuk memberikan fatwa, memberikan pandangan dalam masalah fiqh. Jadi usul fiqh kajiannya terhadap 3 perkara, iaitu yang pertama, apakah dia dalil, bagaimana cara untuk menggunakan dalil sekiranya seseorang itu mendapati satu dalil bercanggah dengan satu dalil yang lain, dan ilmu usul fiqh juga membicarakan tentang siapakah orang yang layak untuk menggunakan dalil. Maka insya-Allah dalam pertemuan kita pada petang ini kita akan bicara tentang kitab Ushul al-Fiqh karangan Imam al-Haramain yang dikenali dengan nama Matnul Waraqat. Dalam kitab ini Imam al-Haramain akan menjelaskan kepada kita dalam perbahasan kita pada hari ini, siapakah orang yang layak untuk berijtihad ataupun orang yang layak, yang mempunyai kelayakan untuk terus kepada Al-Quran dan juga hadis contohnya, lalu dikaji, lalu dikeluarkan apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul terhadap hukum bagi perbuatan seseorang mukallaf. Jadi setelah sebelumnya kita mempelajari apakah dia dalil dan bagaimana cara sekiranya seseorang mujtahid mendapati percanggahan di antara dalil, maka sekarang kita akan masuk pada perbahasan yang ketiga ialah ilmu usul fiqh, iaitu siapakah orang yang berhak untuk mencari gali hukum. Hukum ni maknanya bukan ciptaan seseorang mujtahid. Maknanya hukum ni, bila Imam Syafi'i kata hukum bagi masalah seorang lelaki memegang seorang perempuan tanpa lapik, kalau orang itu berwuduk, maknanya wuduk dia telah batal. Itu bukan idea Imam Syafi'i. Itu bukan maknanya Imam Syafi'i punya pandangan, dengan maksud Imam Syafi'i yang mencipta hukum itu. Bukan. Bila sebut seorang mujtahid berpandangan bagian-bagian, maksudnya mujtahid ni tanggungjawab dia ataupun orang yang layak untuk memberikan fatwa ni adalah orang yang mereka ini mesti mencari apakah sebenarnya hukum yang Allah Ta'ala inginkan dan apakah sebenarnya hukum yang Nabi SAW inginkan. Bukan mereka yang mencipta hukum, mereka hukum. Sebaliknya mereka mencari hukum. Nak cari di mana? Cari di sebalik dalil-dalil syarak. Cari di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Cari di sebalik hadis baginda Nabi. Cari dari sudut ijma'. Cari dari sudut qiyas. Maknanya Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas ini adalah penjelas kepada hukum. Dan hukum adalah kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatan seorang. Tanggungjawab mujtahid ataupun orang yang pakar dalam fiqh ini, mereka mesti mencari, bukan mencipta. Jadi mereka ni bukan pencipta hukum. Bila Imam Syafi'i kata hukum adalah bagian-bagian, beliau memberitahu kepada kita apakah yang Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW inginkan berdasarkan kefahaman beliau. Berdasarkan kefahaman Al-Imam Al-Syafi'i, bagi beliau Allah Ta'ala menginginkan bagian-bagian. Nabi SAW menginginkan perkara bagian-bagian. Maknanya mujtahid bukan dikata saya punya pandangan ataupun hukum yang telah saya cipta adalah begini-begini. Bukan. Maknanya dalil adalah ataupun hukum adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi SAW dan dizahirkan, dicari dan disebarluaskan oleh seseorang mujtahid. Sebab kadang-kadang bila orang kata Imam Syafi'i kata begini, ini bercanggah dengan dalil. Maknanya kita dah belajar sebelum ni, seseorang mujtahid dia bertanggungjawab untuk mencari hukum. Cuma oleh kerana kebiasaannya dalil seperti bercanggah antara satu dengan lain, maka setiap mujtahid bertanggungjawab untuk mencari titik persamaan di antara dua dalil yang bercanggah. Maka kefahaman mereka itu yang biasanya berbeza. Dalil ni dengan dalil macam bercanggah. Okey, apa yang Allah Ta'ala inginkan? Bagi Imam Syafi'i, kata beliau, setelah saya kaji, bagi saya, wallahu alam, Allah Ta'ala inginkan begini. Imam Malik pula mungkin akan kata, bagi saya, yang saya faham, wallahu alam, Allah inginkan begini. Bukan macam kamu faham.
maknanya perbezaan di antara seorang mujtahid dengan mujtahid yang lain adalah perbezaan dari sudut kefahaman. Bukan dari sudut mereka tidak mempunyai dalil. Mereka ada dalil. Cuma cara kefahaman mereka terhadap satu dalil kadang-kadang berbeza di antara kefahaman seseorang dengan kefahaman yang lain. Pun begitu, masing-masing bertanggungjawab untuk mencari hukum. Mencari hukum terus daripada Al-Quran dan juga hadis. Bukannya mereka pula yang memandai-mandai mencipta hukum. Jadi mujtahid ni adalah orang yang bukan mencipta satu perkara baru, tetapi mencari apakah hukum yang Allah Ta'ala inginkan daripada sesuatu perbuatan. Jadi insyaAllah kita akan meneliti dalam hari ini, perbahasan hari ini dan juga mungkin minggu depan. Saya tak pasti secara peribadi kita boleh khatam atau tidak dalam masa hari ini. Kemungkinan besar tidak. Dan kemungkinan besar kita akan khatam dalam minggu depan insyaAllah. Dan Alhamdulillah hampir setahun kita baca kitab ini. Kitab Matan Waraqat, Matan Asas dan Ilmu Usul Fiqh. Dan baru ni pula timbul isu usul fiqh. Okey. Tak apalah, kawan-kawan kita semua dah menjelaskan perbahasan ini dengan baik. Mereka telah pun menjelaskan usul fiqh adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan juga hadis, maka selesailah tu. Okey, kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah, apakah yang ingin dinyatakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni daripada tajuk Al-Mujtahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Imam al-Haramain Al-Juwayni Abil Ma'ali Abdul Malik ibni Abi Muhammad Abdullah ibni Yusuf Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i warakatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah, wa min syartil mufti an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa mazhaba, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihadi arifan bima yuhtaju ilaihi fil ahkami minan nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijal wa tafsiril ayatil waridati fil ahkam wal akhbaril waridati fiha. Di antara syarat seorang mujtahid, maknanya ini hanyalah beberapa perkara yang disebutkan oleh beliau dan bukanlah segala syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Maknanya antara syarat-syarat utama bagi seorang mujtahid adalah apa disebut di antara syarat seorang mufti. Mufti ni siapa? Mufti ni maknanya orang yang ditanya tentang hukum lalu dia menjawab. Kita panggil mufti lah. Macam di Malaysia kita ada para mufti. Mufti ni maknanya orang yang berfatwa, orang yang ditanya tentang hukum lalu dia pun menyatakan kefahaman dia terhadap dalil-dalil syarak. Sebab saya dah sebut tadi, seseorang mufti atau mujtahid itu dia bukan seorang yang mencipta hukum. Dia hanya mencari apakah yang Allah Ta'ala inginkan tetapi berdasarkan kefahaman ilmu dia. Jadi disebut di sini di antara syarat seorang mufti. Siapa dia mufti? Kata para ulama, mufti yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sampai ke darjat seorang mujtahid. Maksudnya orang yang sampai ke tahap kepakaran di dalam hukum hakam. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang seperti Al-Imam Ahmad, orang yang ilmunya seperti Al-Imam Malik, begitu juga seperti Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan kalau dah sampai tahap macam tu, barulah orang ini ada kelayakan untuk mencari gali hukum hakam daripada dalil-dalil syarak. Maknanya kalaulah orang itu walaupun dia ambil bidang usul fiqh macam saya sendiri pun, dah buat master dah, alhamdulillah, tengah dalam usaha nak sambung PhD di bidang usul fiqh. Walaupun dia itu ada PhD ke, dia ni seorang mufti lantikan negara ke, kalau ilmu dia tidak sampai, lebih kurang kasar-kasarnya kita kata begitu, tidak sampai kepada tahap keilmuan seumpama Al-Imam Asy-Syafi'i, maka dia bukan seorang mufti. Walaupun dia dipanggil seorang mufti, walaupun dia dianggap sebagai seorang ilmuwan, tetapi dari sudut kacamata fiqh, orang ini tidak dipanggil sebagai mufti.
Dia bukan orang yang diberikan keizinan oleh Allah untuk memandang terus ayat Al-Quran dan juga hadis, lalu diambil kesimpulan berdasarkan ilmu dia. Orang ini tak layak. Orang yang ilmu ni walaupun dia ada master ke, dia ada PhD Al-Azhar ke, dia dah jadi seorang pensyarah ke dalam bidang agama, hatta kalau jadi mufti negeri sekalipun, tetapi kalau dia tidak sampai keilmuan dia seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i, lebih kurang kasarnya kita kata begitu, maka dia bukan seorang mufti. Walaupun namanya mufti. Maka bila dia bukan seorang mufti, dia tidak boleh pergi terus kepada ayat Quran dan juga hadis. Bila dia bukan mufti, nama dia adalah mustafti. Mustafti ni siapa? Orang yang kena meminta fatwa, bukan orang yang dia pula memberikan fatwa. Maknanya tugas seorang yang bukan mufti, yang tidak sampai ke tahap ilmu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka ini perlu bertanya, bukan mereka pula yang terus kepada ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi di sini pun kita dah nampak kesilapan sebahagian sahabat-sahabat kita yang bila kita kata dalam mazhab Imam Syafi'i hukum adalah bagian-bagian. Lalu dia kata apa dalil Imam Syafi'i? Nampak tak? Maknanya dia nak teliti dulu. Kalau dia tanya apa dalil Imam Syafi'i dengan tujuan untuk dia mengetahui dalil Imam Syafi'i, walaupun dia tahu Imam Syafi'i takkan keluarkan pendapat, mesti ada dalilnya. Cuma dia nak tahu apa dalilnya, bukan dengan tujuan untuk dia meneliti, kuat ke tidak dalil. Contoh kalau begitu tak apa. Tapi kalau dia minta dalil, mana dalil? Apa bukti? Apa dalil Imam Syafi'i? Dengan maksud dia ingin melihat adakah dalil itu kuat atau tidak. Sebenarnya dia sudah tersilap kerana dia menganggap dia adalah orang yang ada kelayakan untuk terus kepada ayat Quran dan juga hadis. Lalu dia nak meneliti dalil orang alim ni kuat tak kuat. Kalau tak kuat, main dia akan cari sendiri. Dalam keadaan dia bukan seorang yang layak. Sebab itu ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang sangat penting, lalu dia akan menjadi penjaga syariat. Supaya mana-mana orang yang nak mandai-mandai, dia pula nak bila tanya hukum apa, dia kata hukum adalah bagian-bagian kerana Allah Ta'ala sebut atau kerana Nabi sebut. Dan keadaan dia tidak sampai tahap ilmu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, maka dia sebenarnya sudah tersilap. Kerana kalau dia mempelajari ilmu usul fiqh dengan betul, dia akan tahu bahawa di mana letak dia, di mana kedudukan dia. Adakah dia berada pada kedudukan seorang mufti atau dia berada pada kedudukan seorang mustafti. Usul fiqh sangat penting sebab dia kaji tiga benda. Dia kaji apa dia dalil yang diiktibar. Yang kedua, macam mana cara nak guna dalil-dalil tersebut. Apa syarat-syarat setiap dalil. Dan yang ketiga adalah siapakah orang yang boleh menggunakan dalil tersebut. Saya ke? Ustaz Ammar Mustafa ke? Atau orang lain? Mufti sekian-sekian ke? Doktor sekian-sekian ke? Profesor sekian-sekian ke? Atau siapa sebenarnya yang boleh menggunakan dalil. Jadi dengan ilmu usul fiqh ini, kita akan tahu di mana tempat duduk kita. Adakah kita seorang yang mesti terus kepada ayat Quran dan juga hadis, atau kita tidak boleh terus kepada ayat Quran dan juga hadis. Sebaliknya, kita kena melalui kefahaman para mujtahid seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Lais dan sebagainya. Jadi di sini sebut wa min syartil mufti, di antara syarat seorang mufti. Lalu kata para ulama, maksud mufti di sini adalah al-mujtahid, al-mujtahid al-mutlaq, para mujtahid yang sudah sampai kepada tahap kepakaran yang sangat dalam ilmu usulul fiqhi. Di antara syarat seorang mufti, iaitu seorang mujtahid, ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa mazhabah. Dia kena tahu, dia mestilah seorang yang alim, yang mendalami fiqh dari sudut asalnya, dari sudut perkara dasarnya atau perkara cabangnya, secara khilafnya atau secara mazhab. Apa maksud kenyataan ini? Okay, kita lihat salah satu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata para ulama, maksud dia kena tahu fiqh secara asalnya, secara dasarnya, secara asasnya. Apa dia? Dia kena tahu ilmu usul fiqhi. Maknanya seorang mujtahid, dia mesti alim dalam bidang ilmu usul fiqh. Kalau dia tidak ahli dalam bidang usul fiqh, macam mana dia nak
dia nak terus kepada ayat Quran juga hadis. Sebab syarat seorang mujtahid, dia mesti memahami ilmu usulul fiqhi. Sebab tu kalau orang kata ilmu usul fiqh, bagaimana cara untuk kita faham suatu dalil? Adakah kita perlu faham hadis atau perlu faham usul fiqh? Dengan kita faham usul fiqh, baru kita faham macam mana para ulama sampai kepada dalil. Okey, maknanya syarat seorang mujtahid, dia kena faham ilmu usul fiqhi. Ilmu usul fiqh ni bukan ciptaan Imam Syafi'i, dia bukan ciptaan Imam Syafi'i, ciptaan Imam Abu Hanifah, tetapi ilmu usul fiqh ini adalah apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW, turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in. Akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan perkara itu lalu ditulis dalam kitab beliau yang bernama Ar-Risalah. Jadi ilmu usul fiqh ini adalah ilmu warisan Nabi Muhammad SAW dan dia bukan ciptaan. Oleh kerana ilmu ini adalah satu ilmu yang sangat penting, dianggap sebagai undang-undang di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis dari sudut hukum, maka dengan sebab itulah kata Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, orang yang mahu terus kepada Al-Quran dan juga hadis ikut akalnya, bukan ikut kaedah, mereka akan berusaha untuk menafikan ilmu usul fiqh. Cuma kata Syekh Ali Jum'ah, mereka peringkat awal akan pergi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dan mereka akan memburukkan Al-Imam Asy-Syafi'i pada pandangan mata kita. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i adalah pelopor kepada ilmu usul fiqh. Orang yang telah menulis ilmu usul fiqh dengan maksud mencatat kembali kefahaman Nabi, para sahabat, tabi'in, dikumpulkan dalam satu buku yang namanya Ar-Risalah, lalu kitab ini berkembang kepada kitab-kitab usul fiqh yang lain selepas itu. Jadi dengan memburukkan Imam Asy-Syafi'i, dengan mengatakan Imam Syafi'i ini bukan seorang yang alim sebagai contoh, akhirnya orang akan sampai ke satu tahap mereka ingin pergi kepada membawa masyarakat menolak Al-Imam Asy-Syafi'i. Bila Imam Syafi'i sudah ditolak, akan tertolak sekali ilmu usul fiqhi. Bila ilmu usul fiqh sudah tertolak, orang sudah mengatakan ilmu usul fiqh bukan satu ilmu yang diperlukan dalam memahami Al-Quran dan juga hadis, maka ketika itu setiap orang boleh mendakwa apa yang dia ingin dakwa. Dia baca Al-Quran, dia kata ini menunjukkan bagian-bagian. Dia baca satu hadis, dia kata ini menunjukkan bagian-bagian. Sebab dia sudah tidak lagi diikat dengan sebarang kaedah, tetapi dia terus menjadikan otak dia sebagai cara untuk memahami dalil. Maka dengan sebab itulah ilmu usul fiqh ni ilmu yang merupakan benteng kepada keabsahan syariat, kerana orang yang tidak menguasai usul fiqh, mereka tidak akan dapat memahami dalil-dalil syarak. Maka cara untuk seseorang itu berusaha supaya dia sendiri boleh memandai-mandai memahami Al-Quran dan juga hadis, dia mesti menafikan ilmu usul fiqh. Kalau dia belajar usul fiqh, dia akan tahu, selain daripada tahu apa itu dalil, cara guna dalil, dia akan tahu dia di mana. Adakah dia seorang mufti, maksud dia mujtahid, atau dia bukan seorang mujtahid. Kalau dia bukan seorang mujtahid, maka dia tidak boleh untuk terus kepada ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi syarat pertama seorang mufti, dia kena tahu ilmu usul fiqhi. Ini dimasukkan dengan aslan. Ayyakuna aliman bil fiqhi, dia naklah tahu tentang selok-belok fiqh dari sudut asalnya, iaitu dari sudut ilmu usul fiqhnya. Kerana dengan ilmu usul fiqh lah akhirnya terbit kefahaman seorang mujtahid terhadap dalil. Lalu akhirnya timbullah fiqh. Dengan usul fiqh lahirlah fiqh. Usul fiqh kaedah yang memandu seorang mujtahid supaya mempunyai pendirian yang benar dalam memahami dalil. Maka setelah dia mempunyai jalan atau mempunyai undang-undang yang memandu dia, akhirnya dia pun mula menyatakan kepada manusia perbuatan ini hukumnya apa, dengan suluhan ilmu usulul fiqhi. Lalu dengan usul fiqh lahirlah ilmu fiqh selepas itu. Dia juga kena tahu cabang-cabang dalam ilmu fiqh, iaitu dia kena tahu masalah-masalah fiqh yang sudah ditulis di dalam kitab. Jadi seorang mujtahid dia kena tahu dari dalil ni, dia kena tahu ilmu usul fiqh, dan dia juga kena tahu hukum hakam yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Khilafan, dia juga kena tahu percanggahan pandangan para ulama. Maknanya kalau dia kena, maknanya nak jadi mujtahid, nak jadi orang yang boleh kata Allah Ta'ala berfirman dan ini menunjukkan bagian-bagian, dia kena tahu fiqh. Sebab dia kena tahu bukan sekadar dalam satu mazhab, dia kena tahu pelbagai mazhab.
khilafan wa mazhaba. Dia kena tahu apakah pendirian ataupun percanggahan pandangan para ulama dan apakah pula pandangan yang telah dipegang dalam satu mazhab tertentu. Supaya dia sebagai seorang mujtahid, dia tidak mengeluarkan satu pandangan yang bercanggah dengan ijma' para ulama sebelumnya. Sebab mujtahid ni dia akan terus lahir, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala juga merezekikan kita mujtahid bersama hari ini. Seperti orang alim macam Imam Syafi'i, walaupun susah, secara adatnya susah, namun moga-moga Allah Taala akan terus menjaga syariat ini biiznillah azza wa jal. Jadi apabila lahir seorang mujtahid, biasanya sebelumnya sudah ada mujtahid yang lain. Bila ada mujtahid yang lain, maknanya sudah ada pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para mujtahid yang terdahulu. Jadi seseorang mujtahid baru, dia kena teliti. Bila timbul apa isu, dia kena teliti. Ada tak pendapat para ulama sebelumnya? Kalau sudah disepakati, maka dia tidak boleh mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan ijma'. Kalau memang tidak dia ada pelbagai pendapat, maka ketika itu dia kena berijtihad. Lalu mana pandangan dia yang kena dengan mana-mana pandangan sebelumnya, itulah pandangan yang dia kena pegang. Ya, sebab itulah seorang mujtahid dia kena mahir dalam ilmu usul fiqh, dia juga mahir dalam ilmu fiqh. Kemudian disebut oleh Imam Al-Haramain seterusnya, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihadi. Dia adalah seorang yang cukup alat di dalam ijtihad. Maknanya dia dianggap seperti seumpama satu orang yang nak buat rumah, dia ada kemahiran, tapi dalam masa yang sama dia kena ada alat. Kalau dia tak ada alat, dia nak buat rumah, dia tahu nak buat rumah tapi dia tak cukup alat, paku tak ada, gergaji tak ada, maknanya dia tidak akan mampu untuk membuat satu rumah. Jadi Imam Al-Haramain menyatakan, seseorang mujtahid itu, seorang mufti itu, dia hendaklah dia mempunyai alat yang cukup di dalam ijtihad. Lalu para ulama sewaktu menghuraikan matanya mempunyai pelbagai pandangan dalam memahami kalam Imam Al-Haramain. Ada di kalangan ulama menyatakan maksud cukup alat tu maknanya ni, otak. Maksudnya dia mempunyai alat yang cukup di dalam memahami dalil, iaitu dia mempunyai akal yang cerdik. Kalau dia tahu hukum hakam sekalipun, dia tahu ilmu usul fiqh sekalipun, tapi dia tak cerdik, dia ini tidak mampu berfikir dengan baik, dia tidak boleh menjadi seorang mujtahid. Sebab mujtahid ini mestilah orang yang kecerdikan dia itu sangat tinggi, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Jadi ada ulama memahami maksud cukup alat di sini adalah dia mempunyai akal yang mantap lah, dia mempunyai kecerdikan yang mantap. Arifan bima yuhtaju ilaihi fil ahkam. Dia juga kena mengetahui apakah yang diperlukan sewaktu dia mencari hukum hakam. Mencari, bukan mencipta hukum hakam. Imam Syafi'i bukan mencipta hukum, Imam Syafi'i mencari hukum. Lalu yang kita kata Imam Syafi'i berkata begini, hukum dalam ini, masalah Imam Syafi'i kata masalah ni hukumnya adalah begini. Itu adalah hukum yang telah dijumpai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i daripada dalil-dalil syarak. Maknanya bagi Imam Syafi'i itulah yang Allah Ta'ala inginkan. Cuma adakah itu benar atau tidak, ataupun sebenarnya yang benar pendapat Imam Malik contohnya, kalau berlaku khilaf di kalangan Imam Syafi'i dengan Imam Malik, maka itu hanya akan diketahui di akhirat kelak. Jadi Imam Syafi'i dan juga para mujtahid yang lain, mereka juga kena mengetahui apakah dia ilmu yang mereka perlukan untuk mereka sampai kepada pengetahuan terhadap hukum hakam. Okey, ada satu soal, ada satu kenyataan disebut ni. Maknanya mujtahid perlukan mempunyai kaedah usul yang tersendiri, bukan bergantung kepada kaedah usul fiqh yang telah ada. Kaedah usul fiqh ni, kaedah usul fiqh adalah cara pemikiran, cara kaedah yang memandu seorang mujtahid dalam memahami dalil. Jadi kalau kita lihat kaedah usul fiqh ni yang termaktub dalam kitab, itulah kaedah yang mesti dipegang oleh para mujtahid. Cuma dalam perbahasan ilmu usul fiqh berlaku perbezaan pandangan. Biasanya begitu. Dalam memahami satu kaedah, ada orang yang kata begini, ada orang kata begini. Jadi setiap mujtahid apa kaedah yang dia pegang? Bila dia sudah ada kaedah, berdasarkan kaedah itulah hukum hakam akan dicari. Dia akan faham dalil berdasarkan kaedah usul fiqhnya tadi. Biasanya percanggahan pandangan yang besarnya berlaku di antara mazhab jumhur dengan mazhab Imam
Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi dalam mereka memahami dalil itu mereka berbeza pendapat. Kaedah nak faham tu berbeza. Kaedah yang mereka nak faham tu berbeza. Dan alhamdulillah dalam perbahasan yang lepas kita telah melihat beberapa contoh. Cara contohnya kalau contoh macam yang mudahnya kalau kita tengok dalam masalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa keadaan meminta supaya kafarah itu mesti dengan dibebaskan seorang hamba yang beriman. Tiba-tiba dalam satu perbahasan yang lain disebut mestilah bebaskan hamba. Tanpa disebut hamba itu beriman ataupun hamba itu tak kisah beriman ke ataupun tidak beriman. Jadi dalam ketika ini dalil yang mengatakan kita mesti, contohnya macam kalau kafarah sumpah kafarah sumpah. Orang yang bersumpah tiba-tiba dia tak mampu nak menempati sumpah dia, maka dia diberikan 3 pilihan. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Allah Taala sebut orang yang dia ingin menebus sumpah dia mesti melakukan salah satu di antara 3 perkara. Bagi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut, atau dia membebaskan seorang hamba. Jadi bila sebut membebaskan hamba, Allah Ta'ala tak sebut hamba ni hamba yang beriman ataupun tidak. Tapi dalam masa yang sama, dalam isu sebagai contoh isu pembunuhan, kafarah bagi pembunuhan, orang itu mesti membebaskan hamba yang beriman. Jadi dalam isu pembunuhan tak apalah hamba yang beriman. Dalam isu sumpah, dia nak bebaskan hamba yang beriman ke atau tak kisah? Beriman pun tak apa, tak beriman pun tak apa. Okey, tengok. Macam mana nak buat? Imam Syafi'i faham, hamba yang dimaksudkan dalam ayat bebaskan hamba dalam isu kafarah sumpah tadi, itu mesti dipadankan dengan satu masalah lain yang telah diikat dengan hamba itu mesti seorang yang beragama Islam atas dasar berhati-hati. Jadi berdasarkan konsep ihtiyat, Imam Syafi'i berpegang hamba itu mesti seorang yang beriman dalam isu pembebasan, dalam isu kafarah sumpah. Tapi dalam pandangan Imam Abu Hanifah pula, bagi beliau, oleh kerana Allah tak sebut hamba ni disifatkan dengan sebarang sifat, maka apa saja hamba, tak kira lah hamba yang beriman ataupun tidak. Akhirnya cara kefahaman mereka yang berbeza, usul fiqh mereka yang berbeza, menyebabkan dalil yang ada difahami dengan 2 kefahaman. Jadi setiap mujtahid dia mesti ada kaedah usul fiqh dia sendiri. Dia tak boleh tiru kaedah orang lain. Cuma tak mustahil juga kaedah Imam Abu Hanifah contohnya kena dengan kaedah ulama lain. Sebab dia cara fikir mereka sama. Contoh kebanyakannya jumhur biasanya pemikiran sama, cuma ada sikit beza-beza lah. Ada beberapa perbezaan yang tak ketara. Tapi cara fikir Imam Abu Hanifah dengan cara fikir Imam Syafi'i berbeza sungguh. Jadi dengan sebab itulah timbullah perbahasan fiqh yang pelbagai dan berlaku khilaf yang pelbagai atas dasar ini. Okey. Seorang mujtahid disebut sini, dia kena tahu apa yang diperlukan olehnya sewaktu dia mencari hukum daripada dalil. Apa dia? Minan nahwi wal lughati wa ma'rifati rijal wa tafsiril ayatil waridati fil ahkam wal akhbari al waridati fiha. Dia kena tahu nahwu. Maksudnya seorang mujtahid dia kena mahir dalam ilmu nahwu. Sebab dengan nahwu kadang-kadang boleh menyebabkan berlaku perbezaan hukum dengan sebab nahwu. Nahwu dalam bahasa Arab adalah grammar lah, grammar. Grammar dalam bahasa Arab ini membantu orang yang dalam bahasa Arab memahami kehendak orang yang bercakap. Maka apabila Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, Nabi SAW bersabda dalam bahasa Arab, maka perlu difahami ilmu nahwu. Kerana ilmu nahwu akan membantu orang yang membaca Al-Quran juga hadis untuk memahami kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga kena tahu al-lughah, dia mesti faham bahasa Arab. Orang yang tak kuasai bahasa Arab, kuasai bahasa Arab ni bukan maksud dia boleh bercakap Arab. Orang yang boleh bercakap Arab tak semestinya dia kuasai bahasa Arab. Kuasai bahasa Arab bukan maksud dia tahu kalimah ni maknanya apa, bukan. Memahami bahasa Arab maksud dia kena tahu kalimah ini, apa makna yang dalam-dalam bagi kalimah ini. Ada tak berlaku perbezaan di antara kalimah ni dengan satu kalimah yang lain. Okey, kalimah ni pula dia ada berapa makna. Okey, katakan dia ada 3 makna. Dalam 3 makna ni makna-makna yang manakah makna yang paling utama? Ke semua sama? Kalau semua sama dia ada kaedah ijmal. Kalau satu paling utama maka berlakulah
istilahnya zahir dan juga muawwal ataupun hakikah dan juga majaz. Kalau dia hanya ada satu makna saja, tak ada makna yang lain, maka ketika itu berlakulah an-nas. Jadi ini semua perlu dipahami oleh seorang mujtahid kerana ia berkait dengan untuk dia faham kehendak Allah dan kehendak baginda Nabi SAW. Ambil contoh. Kalimah al-qur' dalam bahasa Arab. Al-qur'u dalam bahasa Arab ada dua makna. Dan dua makna yang bercanggah. Satu makna bermaksud haid, satu makna bermaksud suci daripada haid. Memang kadang-kadang orang Arab menggunakan kalimah al-qur' dengan maksud haid. Kadang-kadang disebut al-qur' dengan maksud suci daripada haid. Orang Arab sendiri memang menggunakan kalimah itu untuk dua makna yang berbeza. Jadi bila Allah Ta'ala sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', orang yang wanita-wanita yang telah dijatuhkan talak, mereka hendaklah beriddah dalam tempoh 3 kali quru'. Okey, quru' yang Allah Ta'ala inginkan apa dia? Adakah quru' dengan maksud 3 kali haid atau quru' yang Allah Ta'ala masukkan 3 kali suci? Maknanya ini pun dah menyebabkan seorang mujtahid akan berbeza pendapat dengan seorang mujtahid yang lain. Kerana kalimah al-qur' memang digunakan untuk kedua-dua maknanya. Dan mustahil maksud dia 3 kali suci dan juga 3 kali haid. Mesti salah satu. Okey, mana satu? Di sini kepentingan ilmu bahasa Arab. Kemudian sebagai contoh, disebut juga di sini dia kena tahu ma'rifatul rijal. Dia kena tahu tentang ar-rijal. Ar-rijal kalau ikut bahasa Arab, terjemah dia para lelaki lah, golongan lelaki. Tapi yang dimaksudkan dengan ar-rijal di sini adalah para ulama hadis. Mereka kena tahu tentang para ulama hadis yang meriwayatkan hadis. Sebab mereka perlu melihat hadis Nabi. Bila perlu melihat hadis Nabi, mereka kena pastikan hadis itu sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Sebab mana boleh seorang mujtahid berpegang dengan hadis dhaif? Seorang mujtahid mesti berpegang dengan hadis sahih. Tapi mujtahid ni pegang hadis dhaif. Maksudnya sebenarnya dia tidak berpegang dengan hadis dhaif, tapi dia sudah berpegang dengan hadis yang mungkin pada asalnya dhaif tetapi sudah naik darjat menjadi hasan li ghairihi. Lalu hasan li ghairihi boleh menjadi dalil. Jadi maknanya seorang mujtahid dia kena mahir ilmu rijal. Orang ni perawi ni siapa? Adakah dia orang yang siqah atau tidak siqah? Orang yang kuat kefahaman dia ataupun kuat hafalan dia ataupun tidak? Kerana kalaulah perawi hadis itu lemah hafalannya, maka hadis ni akan dianggap dhaif. Bila hadis dhaif, seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan hadis dhaif pada dasarnya. Jadi dengan sebab itulah ini adalah contoh ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seorang mujtahid. Maknanya bukan senang nak jadi seorang mujtahid. Mudah ceritanya kalau ilmu kita sudah sampai macam ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i, ya silakan berijtihad. Tapi kalau belum sampai, maka kita kena tahu bahawa kita sebenarnya berada di dalam kelompok al-mustafti, iaitu orang yang kena minta fatwa daripada para mujtahid. Bukan orang yang menolak para mujtahid dan terus pergi kepada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Saya pernah ditanya soalan. Kita nak ikut siapa? Nak ikut Rasulullah ke nak ikut Imam Syafi'i? Tengok soalan tu nampak macam betul, hakikatnya salah. Kita nak ikut Rasulullah ke kita nak ikut Imam Syafi'i? Jawapan dia, kalau kamu terus pergi pada hadis, kamu tidak ikut Nabi. Habis macam mana cara nak ikut Nabi? Kena ikut Imam Syafi'i. Kerana dengan ikut Imam Syafi'i, kamu akan sampai pada Nabi. Imam Syafi'i ni sebagai simbol kepada mujtahid. Bukan beliau mesti beliau. Tidak. Maksudnya asal orang tu sampai kepada tahap mujtahid, seperti Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke. Kalau sampai kepada tahap ini, mereka lah yang akan menjadi penghubung orang yang tidak sampai ke tahap itu kepada Nabi SAW. Jadi nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana dengan ikut Imam Syafi'i kita akan sampai kepada Nabi. Tapi kalau kita kononnya tak nak ikut Imam Syafi'i, nak ikut Nabi dengan cara otak kita faham. Otak kita bukan otak seorang pakar. Akhirnya kita baca satu ayat Quran, baca satu hadis, kita akan salah faham. Ini yang kita lihat pada hari ini sebagai contoh. Bila ditanya apa hukum kita buat majlis tahlil, kita sebut la ilaha illallah 100 kali bagi hadiah kepada si mati. Dia kata haram. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Nampak tak? Dia faham Nabi tak buat, itu maksudnya itu maksud dia haram. Maksudnya dia telah kononnya tak nak ikut para mujtahid, dia nak terus kepada Nabi. Akhirnya dia baca kisah hidup Nabi, dia tak pernah jumpa Nabi sebut la ilaha illallah selepas orang meninggal dengan niat dihadiahkan kepada si mati. Lalu dia kononnya ikut Nabi, tapi dia telah gunakan otak dia
pemikiran dia mengatakan kalau Nabi tak buat, maka perbuatan itu diharamkan oleh syariat. Akhirnya dia lari terus dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Dia ingat dia dapat ikut Nabi, tetapi dengan menolak para mujtahid, dia sebenarnya menolak apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, ucapan seorang mujtahid bagi kita adalah seperti Al-Quran dan juga hadis. Maknanya Quran hadis kita siapa? Mai dalil kita apa? Dalil kita adalah kalam Imam Syafi'i, kalam Imam Abu Hanifah, kalam Imam Ahmad, kalam Imam Malik. Dalil kita bukan Al-Quran juga hadis. Habis Al-Quran dan juga hadis ni dalil siapa? Dalil Imam Syafi'i. Maksudnya Al-Quran dan juga hadis itu dalil bagi Imam Syafi'i, dalil bagi Imam Abu Hanifah, dalil bagi Imam Ahmad. Habis dalil saya pula yang tak sampai tahap macam Imam Syafi'i, apa dalil saya? Dalil saya, pautan saya adalah kalam Imam Syafi'i. Maka dengan berpegang kepada kalam Imam Syafi'i, saya juga sebenarnya telah berdalilkan Al-Quran, tetapi secara tidak langsung. Lepas tu kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, kalamul mujtahid bin nisbah lil muqallid ka kalamillah wa kalamir rasul bin nisbati ilal mujtahid. Kalam seorang mujtahid bagi kita yang tak sampai tahap ijtihad ni, bagi seorang muqallid, bagi kita adalah sepertinya kalam Allah dan kalam Nabi bagi seorang mujtahid. Maknanya Al-Quran dan juga hadis itu dalil para mujtahid. Adapun ucapan mujtahid itu dalil pula bagi kita yang tak sampai ke tahap mujtahid. Sebab tu ilmu usul fiqh ni satu ilmu yang sangat penting dan tak mustahil orang yang dia tidak mahu terikat dengan mazhab, dia akan berusaha untuk menafikan ilmu ini. Kerana apabila orang sudah mengatakan ilmu usul fiqh tidak penting, orang akan terus kepada Al-Quran dan juga hadis. Mereka akan seperti seorang mujtahid. Jadi tanpa ilmu usul fiqh, maknanya mereka tidak dipandu dengan kaedah, mereka dipandu oleh hawa nafsu mereka. Dipandu dengan akal mereka semata-mata. Mereka baca Al-Quran, ini menunjukkan begini-begini. Tak ada kaedah, tak ada dalil. Mereka menjadikan ayat Quran hanya sebagai tempelan mereka, tetapi mereka sudah ada keinginan mereka sendiri. Mereka gunakan otak mereka, hawa nafsu mereka untuk faham ayat Quran dan juga hadis. Sebab tu, kita tengok para ulama, seorang pun tak khilaf dalam masalah zina adalah haram. Sebab apa? Sebab apa ulama semua tidak ada khilaf zina adalah haram? Kerana mereka dipandu dengan kaedah usul fiqh. Cuba kalau usul fiqh tidak penting, nescaya akan ada orang kata zina ni haram kalau maknanya boleh bawa kepada lahir anak-anak yang yalah tak sah status. Tapi kalau kita boleh jaga dengan elok supaya tak berlaku kehamilan, maka kita yang penting hubungan yang selamat. Akan ada orang fikir begitu sebab mereka faham wala taqrabu zina, maksud dia kerana ini boleh menyebabkan nanti anak-anak terbiar. Jadi kalau tak ada anak-anak, maknanya buat secara tanpa ada kehamilan, maka tak ada masalah. Akan ada orang fikir begitu sebab mereka memahami ayat Quran dengan otak mereka, bukan lagi dengan kaedah. Okay, selain daripada para mujtahid kena tahu siapakah ar-rijal, siapakah para ulama hadis untuk diketahui status hadis yang mereka riwayatkan. Para ulama yang sampai ke tahap ijtihad juga, mereka perlu memahami pengertian tafsir kepada ayat-ayat hukum. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, begitu juga dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ini perlu difahami oleh para mujtahid sebab mujtahid bila nak mencari hukum, dia kena cari pada dalil Al-Quran dan juga hadis. Di mana? Iaitu dalil hadis ada juga dalil Al-Quran yang menyatakan tentang hukum secara terus. Jadi mau tidak mahu mereka kena faham, okey, ayat hukum ni apa yang Allah Taala inginkan. Hadis ni apa yang Nabi SAW inginkan. Maka dengan sebab itu seorang mujtahid dia kena tahu ilmu tafsir, Dia juga kena tahu huraian para ulama terhadap hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian seterusnya, setelah kita tahu secara kasar tentang siapakah dia mujtahid. Secara mudah mujtahid ni dia kena seorang yang bijak, dia kena kuasai ilmu usul fiqh, dia kena kuasai juga segala ilmu yang diperlukan untuk dia faham ayat Quran juga hadis. Apa dia? Dia kena faham bahasa Arab, dia kena faham ilmu nahwu, dia kena faham balaghah, dia kena faham apa lagi disebut sini, ilmu hadis. Kerana dia kena tahu hadis tu kuat atau tidak. Dalam masa sama dia juga kena tahu tentang ayat Quran ini sudah dimansuhkan atau tidak dimansuhkan. Hadis ni sudah dimansuhkan ataupun tidak. Dia juga kena tahu
tentang penafsiran ayat-ayat hukum dan juga hadis-hadis hukum. Dan kalau dia sudah mengetahui dengan begitu dalam tentang perkara-perkara ini dan dia memiliki kepakaran dalam semua perkara yang telah disebutkan ini, maka dia telah sampai ke tahap seorang mujtahid. Tapi kalau dia sendiri pun cakap Arab pun tak mahir, contoh, walaupun mungkin boleh berbahasa Arab tetapi dia tidaklah maknanya menguasai ilmu bahasa Arab sepertinya Imam Syafi'i memahami bahasa Arab. Bahasa Arab ni bukan bercakap saja. Kalau buktinya Imam Syafi'i sampai bertahun-tahun duduk di kampung orang Arab untuk memahami bahasa Arab, sedangkan beliau sedah pun berbahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ni dia adalah satu ilmu yang lain. Dia bukan semata-mata boleh bercakap Arab, tetapi dia memahami kalimah ini apa maksudnya. Selain itu kalimah itu ada tak digunakan dengan makna yang lain. Kefahaman yang begitu teliti terhadap bahasa Arab. Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab, hadis Nabi turun dalam bahasa Arab. Hatta kalau kita tengok Nabi sewaktu berbicara, ada sahabat Nabi biasa tanya, apakah kalimah ni ya Rasulullah? Mereka pun, walaupun mereka orang Arab yang memang begitu halus bahasa Arab mereka, tapi ada kalimah bila Nabi sebut orang Arab pun tak tahu. Bahasa yang terlalu halus yang mereka pun tak biasa dengar, melainkan pertama kali daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu siapakah dia mufti, apa dia mufti? Mujtahid. Maknanya kalaulah seseorang itu dapat jawatan mufti tetapi dia tidak cukup syarat-syarat ini, walaupun dinamakan mufti, hakikatnya dia bukanlah seorang mufti dalam kacamata ilmu usulul fiqhi. Walaupun dia dipanggil seorang mufti, itu hanyalah semata-mata jawatan. Maknanya dia bertanggungjawab untuk menjawab soalan, tetapi tidak boleh dengan tanggungjawab mufti pada peringkat awal. Sebab mufti pada peringkat awal dia kena terus direct kepada Al-Quran dan juga hadis. Mufti hari ini disebabkan tak sampai ke tahap seorang mujtahid, dia bila tanya soalan dia akan jawab, tetapi dengan berpandukan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Sebab dalil bagi mereka yang tidak sampai ke tahap seperti Al-Imam Syafi'i, dalil mereka adalah kalam seumpama Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan lagi dalil mereka Al-Quran dan juga hadis. Adapun Al-Quran dan juga hadis tu dalil kepada siapa? Itu dalil kepada para mujtahid. Okey. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni seterusnya, wa min syartil mustafti, di antara syarat seorang mustafti iaitu orang yang meminta fatwa. Siapa orang yang minta fatwa? Iaitu orang yang tidak sampai ke tahap seorang mujtahid. Maksudnya siapa? Saya. Siapa lagi? Tuan-tuan. Siapa lagi? Para mufti kita di Malaysia. Siapa lagi? Para doktor-doktor kita dalam bidang syariah. Para doktor kita dalam bidang tafsir. Para doktor kita, para profesor kita dalam bidang Al-Quran, dalam bidang hadis. Mereka ini secara adatnya tidak sampai ke tahap mujtahid walaupun mereka alim dalam bidang mereka, tetapi tetap tidak sampai ke tahap seorang mujtahid. Bila mereka tidak sampai ke tahap seorang mujtahid, maknanya mereka adalah seorang mustafti, orang yang kena minta fatwa. Mereka kena merujuk apakah pandangan Imam Syafi'i dalam masalah begini-begini. Apakah pandangan mazhab Imam Malik dalam masalah begini-begini. Sebab tu kalau ada orang kata saya tak nak pegang kalam Imam Syafi'i, saya nak terus kepada Rasulullah, dia tersilap faham kerana dia rasa dia seperti Imam Asy-Syafi'i. Yang dalil Imam Syafi'i adalah Al-Quran juga hadis. Dia rasa macam dia adalah Imam Asy-Syafi'i, sedangkan sebenarnya dia belum lagi sampai ke tahap kepakaran. Mudah cerita beginilah sebenarnya. Macam seorang doktor dan juga seorang yang bukan seorang doktor. Saya bukan seorang doktor perubatan. Bila saya bukan seorang doktor perubatan, kalau saya sakit, saya nak buka buku perubatan atau saya nak rujuk doktor? Atau saya nak tanya Google? Saya kena tanya kepada doktor walaupun saya boleh baca buku-buku perubatan. Sebab kalau sakit ni, cara perubatan ni begini. Perubatan tradisional lah, alternatif lah, apa benda lah semua. Saya boleh rujuk, tetapi masalahnya saya bukan seorang yang pakar. Biasanya orang tak berani sebab dia tahu jadi apa-apa kan nanya dia. Dia bukan doktor, dia akan rujuk pada doktor. Bila doktor dah sebut, dia tak akan tanya, apa bukti doktor? Ubat saya sakit ni, ini ubat dia. Apa bukti doktor? Dia tak akan tanya sebab doktor akan pandang dia, awak ni nak orang sakit ke ataupun nak tanya tentang ilmu saya? Maknanya kalau kita jumpa doktor, serah diri betul. Sebab kita tahu doktor itu pakar, dia sudah pemahalusi dengan penuh amanah terhadap sakit kita. Lalu dia akan menyatakan, okey sakit ni ubat ni begini. Kita tak akan tanya, apa dalilnya doktor? Tak akan tanya. Sebab kita tahu kita bukan ahli dalam bidang perubatan. Tapi subhanallah, dalam bidang agama, atas dasar kononnya kita nak pastikan pandangan kita ni bertepatan dengan kehendak Allah dan Nabi,
atas dasar itu kononnya, bila kita kata Imam Syafi'i kata begini, kata apa dari Imam Syafi'i? Sedangkan yang bertanya itu bukan seperti Imam Syafi'i. Kalau yang tanya tu seperti Imam Syafi'i, macam Imam Malik ke, Imam Abu Hanifah ke, bolehlah untuk beliau bertanya. Tetapi orang yang tidak sampai ke tahap ini, dengan tujuan bertanya pula nak meneliti kuat atau tidak dalil itu, umpama kita jumpa doktor, doktor kata kamu sakit ni ubat dia, kena makan 3 kali sehari. Kenapa 3 kali sekali doktor? Kenapa tak 4 kali? Begitulah lebih kurangnya. Maksudnya tak tanya kepada ahlinya. Bak kata saudara Ibrahim Ja'far kita, tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Jadi apabila seseorang itu dia tidak sampai kepada tahap seorang mujtahid, dia bukan seorang mufti. Mufti dengan maksud dia bukan orang yang boleh memberikan pandangan terus dengan dia merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis serta dalil-dalil yang lain. Tapi dia kena rujuk kalam mujtahid. Jadi siapakah dia? Dia adalah mustafti, iaitu orang yang kena bertanya fatwa. Qala rahimahullah, wa min syartil mustafti an yakuna min ahli taqlidi fayuqallidul muftiya fil futya. Di antara syarat seorang mustafti, syarat seorang yang kena minta fatwa adalah dia termasuk di kalangan orang yang ahli taklid. Dia termasuk di kalangan muqallid. Nanti kita akan tengok apa dia muqallid. Dia termasuk dalam kategori muqallid. Dia dalam kategori orang yang mesti mengikut. Lalu dia hendaklah mengikut mufti terhadap fatwa yang disebut oleh si mufti tersebut. Maknanya wa min syartil mustafti ayakuna min ahli taqlid fayuqallidul muftiya fil futya. Imam Al-Haramain nak bagi tahu, kalau kamu dia tengok tadi syarat seorang mujtahid gini kata, "Hai, saya nampaknya bukan seorang mufti." Bila kamu bukan seorang mufti, kamu adalah seorang mustafti. Bila kamu seorang mustafti, apa yang kamu kena buat? Kata Imam Al-Haramain, fayuqallidul muftiya fil futya. Kamu hendaklah mengikut apa sahaja yang disebut oleh seorang mufti dalam isu fatwa. Kamu hendaklah mengikut apa sahaja yang disebut oleh mufti dari sudut fatwa. Okay, saudara kita, saudara Ahmad Idris Naimullah tanya soalan. Adakah kemungkinan ijtihad bercanggah sunnah? Ijtihad bercanggah sunnah, kita memang hanya akan betul-betul pasti ijtihad seseorang itu betul-betul telah bercanggah dengan sunnah kalau si mujtahid itu sendiri yang menyatakan perkara tersebut. Maknanya Imam Syafi'i contohnya telah mengeluarkan satu pendapat, tiba Imam Syafi'i kata, saya mohon maaf, pendapat lama tu saya tak perasan, rupanya ada hadis yang Nabi sebut begini. Lalu akhirnya saya mendapati saya sudah bercanggah dengan hadis, jadi saya tarik balik. Kalau sampai ke tahap itu, kita tahu sampai tahap tu, baru kita boleh kata ijtihad ini sudah bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau yang kita jumpa adalah apa yang disebut oleh seorang mujtahid, tanpa dia sebut dalil dia apa, kemungkinan besar dia tidak bercanggah dengan hadis, tetapi dia meneliti satu hadis yang pada sejarah mata kasar kita macam pendapatnya bercanggah dengan hadis baginda Nabi. Saya ambil satu contoh paling jelas dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau kita baca Sahih Bukhari, insyaAllah tuan-tuan sambil besok kita akan mula start baca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari, kita akan baca setiap hari, lebih kuranglah sejam setengah setiap hari, setiap pukul 6 petang. Pukul 6 petang, melainkan pada hari Sabtu dan Ahad kita mula awal sikit, pukul 5.30 petang kita start. Tapi selain pada hari Sabtu dengan hari Ahad, kita akan mula pukul 6 sampai pukul 7, kita ambil sejam. Hari Sabtu dengan Ahad kita ambil sejam setengah. Kita akan baca Sahih Bukhari dengan niat moga-moga Allah Azza wa Jalla mengangkat COVID daripada Malaysia. Jadi saya harap tuan-tuan boleh sebarkan dan harap kita pun dapat bersama-sama dalam majlis walaupun mendengar hadis, tetapi berkat sebab bila mendengar hadis kita akan berselawat. Bila berselawat Allah Ta'ala akan menyebut kita dengan kebaikan. Moga-moga bila Allah telah menyebut kita dengan kebaikan, itulah menyebabkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insyaAllah kita akan baca Sahih Bukhari dalam masa 100 hari lebih kurangnya. Mungkin jangkaannya 100 hari untuk kita dapat khatam Sahih Bukhari selama lebih kurang dekat 3 bulan. Hampir 3 bulan kita akan khatam pada bulan Ramadan kalau diizinkan Allah untuk kita baca Sahih Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari kita akan jumpa satu hadis. InsyaAllah kita akan jumpa nanti.
hadis yang menunjukkan macam mana Nabi berwuduk. Disebut dalam Sahih Bukhari, begitu juga dalam Sahih Muslim. Bila Nabi berwuduk, Nabi basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Nabi sapu kepala sekali sahaja. Kemudian Nabi membasuh kaki sebanyak 3 kali. Disebut dengan jelas dalam hadis, Nabi sapu kepala sekali sahaja sewaktu berwuduk. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata sunat kita sapu kepala 3 kali. Adakah ini bukti Imam Syafi'i sudah bercanggah dengan sunnah Nabi SAW? Kita kata macam mana? Imam Syafi'i ni yang sampai ke tahap ijtihad ni. Kita yang baca hadis tu pun kita faham sapu kepala sekali. Tiba Imam Syafi'i kata sapu kepala 3 kali. Dan kadang Imam Syafi'i sudah meneliti dalil, sudah membaca hadis tersebut. Ke kita nak kata macam ni? Imam Syafi'i ni dalam bab ni beliau tolak hadis Nabi. Beliau tidak menolak hadis Nabi, tetapi beliau memahami hadis tu dengan kefahaman yang kita tak fikir. Ialah sebab kita tak sampai ke tahap itu. Kita tak sampai ke tahap kepakaran itu. Beliau fikir luar kotak terus. Kita fikir takat yang kita nampak. Beliau seorang yang pakar. Beliau memikirkan hadis ni, memahami hadis ni dengan kefahaman yang lain. Maka dengan sebab itu, sangat sukar untuk kita mengatakan seseorang mujtahid itu telah bercanggah dengan hadis Nabi. Melainkan kalau memang si mujtahid itu sendiri yang sebut. Saya mohon maaf dulu saya keluarkan pendapat bagian-bagian. Rupa-rupanya kenyataan saya itu salah kerana bercanggah dengan satu hadis Nabi yang masa tu saya tak jumpa. Masa tu baru kita boleh memang yakin pendapat lama si mujtahid ini bercanggah dengan hadis. Tapi yang kalau kita jumpa adalah kenyataan tanpa disebut, mujtahid itu sini tak sebut dia telah salah. Kita nak kata macam mana? Kita nak kata ini kalam ni memang jelas ni Imam Syafi'i suruh sapu kepala 3 kali. Ini hadis Nabi sapu kepala sekali. Jadi kita nak pakai mana ni? Disebut lagi dalam hadis Nabi SAW sewaktu tahiyat akhir, Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Maka ketika sebut asyhadu alla ilaha illallah tu Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Tiba-tiba mazhab Imam Syafi'i kata masa kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, kita hendaklah tangan kita begitu dan tidak boleh bergerak. Kalau bergerak makruh. Ni setengah orang kan masa dia asyhadu alla ilaha illallah, lepas tu dia pun goyang tangan dia, dia goyang tangan dia. Kalau kita biasa tengok orang Arab dia goyang tangan. Imam Syafi'i kata tidak boleh goyang-goyangkan tangan. Kalau tidak dia telah melakukan perbuatan yang makruh walaupun sembahyangnya sah. Hadis Nabi menyatakan Nabi menggerakkan jari baginda sewaktu baginda berada di tahiyat akhir. Kita nak kata apa? Mazhab Syafi'i dah lah tadi bab wuduk dah bercanggah dengan hadis, ni pun bercanggah lagi. Sebab tu kita tak boleh pegang kalam ke Imam Syafi'i ni, kita kena pegang hadis Nabi. Macam tu ke kefahamannya? Kalau kita faham gitu, kita telah menolak kaedah usul fiqh kerana kaedah usul fiqh mengatakan orang yang bukan mujtahid, dia tak boleh pergi kepada hadis. Dia kena pergi kepada kalam mujtahid. Dan kebetulannya kita ni berpegang kalam Imam Syafi'i, maka itulah yang kita pegang. Maksudnya, orang katalah hadis Nabi tak, saya minta maaf, saya hormat apa yang kamu sebut. Memang hadis tu begitu, tapi Imam Syafi'i lebih faham daripada saya dan lebih faham daripada kamu faham. Tapi orang kata pula, ni tak asuk dengan Imam Syafi'i ni. Sampai tahap tu, sampai tak ada nak fikir. Sampai dah jelas-jelas salah pun nak pegang lagi kalam Imam Syafi'i. Rasulullah sapu kepala sekali ketika wuduk. Dia tetap 3 kali sebab Imam Syafi'i kata 3 kali. Rasulullah menggerakkan jari baginda suatu tahiyat akhir. Dia tetap tegak aja gitu, tak nak goyang. Kamu ni ikut Imam Syafi'i betul ni sampai tolak Nabi. Begitu ke kefahamannya tuan-tuan? Tidak. Bukan begitu. Tapi kita balik kepada ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ajar. Kamu siapa? Mujtahid atau tidak? Kamu sampai ke tahap seperti Imam Syafi'i ataupun tidak? Saya tak sampai lagi. Saya punya jawab gitu. Saya tak sampai lagi. Kalau kamu tak sampai, kamu tak boleh pergi kepada hadis. Kamu bila berjalan, kamu boleh dari rumah kamu bergerak sampai kepada Imam Syafi'i je. Lepas tu kamu kena pegang kalam Imam Syafi'i. Sebab dalil kamu kalam Imam Syafi'i. Ataupun kalau orang tu mazhab Imam Malik, dalil kamu dalil Imam Malik. Bukan dalil kamu Al-Quran dan hadis. Tadi kamu kata Nabi melakukan. Kamu sudah ingin menjadikan hadis itu sebagai dalil kamu. Sedangkan kamu belum lagi sampai ke tahap itu. Bila kamu belum sampai ke tahap itu, dalil kamu kalam Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i, dalilnya adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maknanya, biarlah sesama mujtahid lah. Mereka lah bincang. Kamu salah dalil ke tak salah dalil, itu perbincangan golongan pakar. Yang tak sampai ke tahap pakar,
kita tak boleh nak mengatakan, ya, mujtahid ni telah bercanggah dengan hadis. Saya buat contoh pasal 2 contoh tadi ya. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kita nak tengok apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, hadis yang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu, yang menyatakan Nabi sapu kepala sekali, ia bertembung pula dengan satu hadis lain. Dan hadis ni ada dalam Allahumma salli ala sayyidina Nabi, dalam Sunan Abi Daud. Yang mana hadis ni statusnya hasan. Hadis kuat lah maknanya. Hadis hasan yang menunjukkan Nabi sapu kepala 3 kali. Walaupun Sayyidina Imam Abu Daud sendiri menyatakan dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis sahih menyatakan Nabi sapu kepala sekali. Tapi ada satu hadis, walaupun bukan sampai tahap sahih, tapi dia statusnya hasan, maknanya tak sampai dhaif, dia still dalil menyatakan Nabi sapu kepala 3 kali. Nak buat macam mana? Sekarang ada 2 dalil yang kuat, satu sahih, satu hasan. Dua-dua kuat lah, walaupun maknanya segi kekuatan paling kuat sahih, tapi hadis hasan juga kuat. Hadis hasan ini menunjukkan Nabi sapu kepala 3 kali. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim menyatakan Nabi sapu kepala sekali. Nak buat macam mana? Tengok tak? Tengok. Macam mana Imam Syafi'i faham? Kita baru jumpa satu hadis, Imam Syafi'i dah jumpa hadis yang lain yang kita belum baca lagi. Katanya tuan-tuan, sebenarnya inilah hakikat ilmu usul fiqh yang akan mengajar kita supaya sedar di mana kita berada. Sebab tu ilmu ini akan diperangi oleh mereka yang mahu menggunakan otak mereka untuk memahami Al-Quran juga hadis. Mereka akan perangi ilmu ini supaya orang tolak ilmu ini, lalu mereka pula yang boleh baca hadis. Ini menunjukkan bahawa gini-gini. Mereka jadi mujtahid tetapi tanpa kaedah. Okey. Imam Syafi'i kata sekarang ada 2 dalil. Tambah lagi. Dalam Sahih Muslim disebut Nabi berwuduk secara bertiga-tiga. Disebut tawaddu'an Nabi SAW salasan. Atau kama qala. Nabi telah berwuduk sebanyak bertiga-tiga. Begitu je hadisnya. Dia tak sebut Nabi sapu kepala berapa kali, basuh tangan berapa kali, basuh kaki berapa kali. Hanya disebut Nabi berwuduk secara bertiga-tiga. Macam mana pula? Tambah lagi dengan satu masalah lain. Secara qiyas, muka, tangan, kepala, kaki, semua ni anggota wuduk. Bila semua anggota wuduk, maknanya mengapa muka 3 kali, kaki 3 kali, tangan 3 kali, kenapa kepala mesti sekali sedangkan semuanya anggota wuduk? Sedangkan kalau ikut konsep kias, sepatutnya kalau muka 3 kali, kepala pun 3 kali. Sebab persamaan antara muka dengan kepala, kedua-duanya adalah anggota wuduk. Tengok tak tuan-tuan, macam mana Imam Syafi'i baca hadis kita tapi dia faham dalil-dalil yang lain. Sebab tu syarat seorang mujtahid, dia kena meneliti dalil yang pelbagai. Akhirnya Imam Syafi'i membuat satu kenyataan dengan mengatakan dalil yang Nabi sapu kepala sekali, Nabi nak menyatakan bahawa yang wajib sekali. Dalil yang Nabi basuh kepala, sapu kepala 3 kali, Nabi nak bagi tahu yang afdal, yang paling bagus sapu kepala 3 kali. Akhirnya 2 hadis yang macam bercanggah sudah tidak lagi bercanggah. Jadi kita peringkat awal kita kata Imam Syafi'i telah bercanggah dengan hadis. Rupanya Imam Syafi'i kata, siapa kata saya lawan hadis? Saya ingin memesrakan di antara hadis yang kamu nampak saya lawan dia dengan satu hadis. Saya tak lawan hadis yang Nabi sapu kepala sekali. Sebab Nabi sapu sekali dengan maksud Nabi nak menyatakan wajib sekali. Memang Imam Syafi'i kata wajib sapu kepala sekali. Tetapi kita sapu kepala 3 kali atas asas sunat. Ini berdalilkan dalil dalam Sahih Muslim yang nyatakan Nabi berwuduk secara bertiga-tiga. Dan dalam masa yang sama Nabi juga dalam Sunan Abi Daud menyatakan dengan jelas Nabi sudah menyapu kepala Nabi dengan sebanyak 3 kali sapuan. Jadi, untuk kita mengatakan satu ijtihad bercanggah dengan hadis, tak boleh. Tak boleh. Mujtahid ni mungkin tak jumpa dia. Siapa kata dia tak jumpa dia? Betul ke tak jumpa? Jadi, maknanya, baliklah kepada di mana tempat duduk kita. Adakah kamu berada pada kedudukan seorang mujtahid atau berada pada kedudukan seorang muqallid? Kalau sudah berada pada kedudukan seorang muqallid, maka dalil seorang muqallid adalah berpegang dengan kalam mujtahid. Sebab dalil kita adalah ucapan mereka. Manakala dalil para mujtahid pula adalah kalam Allah, kalam baginda Nabi
alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kita lihat dalam isu contoh saya sebut tadi tentang isu, kita buat contoh banyak sikit lah. Isu tadi wudu, kemudian ni menggerak-gerakkan jari. Kita kata, tengok Rasulullah ketika asyhadu an la ilaha illallah, Nabi menggerak-gerakkan jari. Lalu kita faham masuk gerak-gerak mesti kena begini. Imam Syafi'i kata, kita kata contoh, ada orang kata ini menunjukkan Imam Syafi'i telah menolak hadis Nabi. Sebab Imam Syafi'i kata siapa yang gerak-gerakkan jari makruh. Rupa-rupanya Imam Syafi'i faham Nabi menggerakkan jari, iaitu daripada jari Nabi ke bawah begitu digerakkan ke atas. Menggerakkan jari juga. Jadi maknanya para mujtahid tidak menolak hadis, tetapi kadang-kadang para mujtahid sesama mujtahid yang lain bercanggah cara kefahaman terhadap hadis yang sama. Alhamdulillah. Ada satu lagi soalan. Betulkah Rasul rapatkan kedua kaki antara satu sama lain ketika sujud? Sisi tapak kaki bertemu kaki kanan. Kaki kanan dengan kiri. Terima kasih. Setakat yang saya belajar tidak, Nabi tidak bila sujud Nabi tidak merapatkan jari, sebab kaki Nabi sewaktu berdiri, begitu jugalah kedudukan kaki Nabi sewaktu Nabi sujud. Maksudnya bukanlah bila sujud Nabi pun merapatkan kaki begitu, tidak, tetap begitu. Sampai kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, ini sangat penting, ini sangat penting. Kata beliau, kalam para fuqaha, kitab-kitab fiqh itu adalah huraian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya orang yang mendalami fiqh, dia sebenarnya sudah dapat memahami, begini rupanya Imam Syafi'i faham hadis. Sebab itu, orang yang belajar ilmu fiqh dengan betul-betul tradisi secara bersanad, dia akan tahu. Kalau dia baca hadis, kenapa hadis ni bercanggah dengan kalam Imam Syafi'i? Dalam kitab fiqh sebut begini, tapi dalam ni sebut dia pula. On the spot dia akan kata, mesti ada dalil. Mesti kefahaman saya terhadap hadis berbeza dengan kefahaman Imam Syafi'i terhadap hadis ini. Sebab mustahil seorang mujtahid yang ketakwaan mereka tinggi kepada Allah, mereka pula ingin menolak hadis baginda Nabi SAW. Hasya. Mustahil. Mereka lagi dekat dengan Allah. Mereka lagi takut kepada Allah. Takkanlah Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mahu menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan undur. Saya pun nak berundur dah ni. Syukur pada Allah di atas rezeki dapat kita mempelajari beberapa perkara hari ini. Walaupun kita tak sempat masuk dalam perbahasan yang seterusnya, insya-Allah minggu depan kita akan masuk kepada perbahasan apakah beberapa perkara yang berkait dengan mujtahid dan juga muqallid yang berbaki. Tapi hari ini sangat penting kerana kebetulannya dalam kita mempelajari ilmu ni kita dapat tahu bahawa kedudukan kita sebagai muqallid, tanggungjawab kita berpegang dengan kalam mujtahid. Kedudukan seorang mujtahid, haram dia mengikut pandangan orang lain. Dia mesti terus kepada Al-Quran juga hadis. Sebab dalilnya bukan kalam guru dia. Dalilnya adalah kalam Allah, kalam baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apabila begitu, tahulah kita seseorang mujtahid tidak akan menolak hadis. Sebaliknya, mujtahid itu mungkin mempunyai kefahaman yang berbeza dengan mujtahid yang lain terhadap hadis tersebut. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelimpahan ilmu yang telah Allah Taala rezekikan kepada kita pada hari ini. Insya-Allah pertemuan yang akan datang, mungkin saya kira minggu depan kita akan khatamkan kitab ini insya-Allah. Dan kalau minggu depan rezeki ke Allah kita dapatkan khatam ke ini, minggu yang seterusnya kita akan baca syarah Al-Imam Al-Mahalli ala Waraqat, kitab yang menghuraikan kitab ini. Maksudnya kitab ini, kitab karangan Imam Al-Mahalli menghuraikan kitab ini, dan kitab ini akan menjelaskan lagi kenyataan Imam Al-Mahalli, tapi kali ini lebih lebar. Kali ini macam tadi tu kita baca secara matan saja, tapi kita baca kitab ni akan lebih dalam lagi. Dan juga kitab syarah Al-Imam Al-Mahalli di antara syarah yang terbaik di dalam menghuraikan matan Al-Waraqat, dan ini antara kitab yang sangat-sangat perlu dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu usulul fiqhi. InsyaAllah moga-moga dengan apa yang berlaku akan menarik minat masyarakat untuk mendalami ilmu usul fiqhi, dan dengan ini Allah Ta'ala akan menjadikan manhaj para ulama, maruah para ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah akan dipertahankan kembali. Jangan ada lepas ni orang kata, saya ikut kalam Rasulullah, saya tak ikut kalam Imam Syafi'i. Bahkan kita akan kata, dengan mengikut kalam Imam Asy-Syafi'i,
dengan mengikut kalam Imam Abu Hanifah, dengan mengikut kalam Imam Ahmad, kalam Imam Malik, dengan mengikut kalam mereka sahajalah saya akan dapat mengikut kalamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih semua. Oh, Ustaz Juzaili juga ada bersama kita pada hari ini. Salah seorang yang begitu disayangi oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Orang yang sangat disayangi oleh guru kami dan orang yang menguasai ilmu mustalah hadis. Saya ajak tuan-tuan, jangan lepaskan peluang untuk mendalami ilmu mustalah hadis, ilmu hadis melalui kelas yang diadakan oleh Al-Fadhil Ustaz Juzaili seminggu sekali. Allah yubarik fikum. Moga-moga diberkati Allah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Insya-Allah minggu depan kalau ada rezeki kita khatamkan kitab insya-Allah, dan selepas tu kita akan membaca kitab yang baru lebih dalam, lebih teliti terhadap matan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.